Singapura mengaku curi minyak diesel bersubsidi Malaysia. Sejak pengumuman kenaikan harga diesel beberapa hari lalu, terdapat banyak pihak yang terkesan. Tetapi tidak disangka-sangka pula, warga asing juga ikut kepanasan. Rupanya seronok meniaga pakai subsidi diesel dengan orang selama ini rupanya. Penumpang bas dan pelanggan agensi pelancongan yang melakukan perjalanan rentas sempadan antara Singapura dan Malaysia bakal menjangkakan kenaikan harga dalam masa terdekat. Bagaimanapun, netizen melihat ini seolah-olah pengakuan daripada rakyat Singapura bahwa selama ini mereka curi diesel rakyat Malaysia. Pada Isnin lalu, kerajaan Malaysia memotong sebagian besar subsidi diesel yang dikatakan menelan belanja RM4 bilion setiap tahun. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan penjabatan ini akan disalurkan kepada golongan berpendapatan rendah. Harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia telah ditetapkan kepada RM3.35 seliter, meningkat lebih 50% daripada harga subsidi sebelum ini, yaitu RM2.15 untuk kenderaan komersial dan persendirian. Menurut laporan CNA, Singapore Cab Booking, yang menawarkan perkhidmatan pengangkutan antara dua negara, menyatakan bahwa perkhidmatan bas mereka akan terjejas dengan kenaikan harga diesel ini. Farid Khan, CEO kepada Singapore Cab Booking, menyatakan bahwa serikatnya mempunyai 12 bas berkapasiti 45 tempat duduk dalam fleetnya dan beberapa bas kecil yang juga menggunakan diesel. Dengan kenaikan harga diesel ini, apabila kami ingin menaikkan harga kepada pelanggan, itu menjadi masalah. Mereka akan marah, tidak gembira dengan kenaikan harga, katanya. Agensi pelancongan lain juga merasakan kesan kenaikan harga diesel ini. EU Holidays, yang menyediakan package pelancongan ke Malaysia, juga merangkumi kira-kira 10% daripada perniagaannya mungkin akan menaikkan harga. Pengarah Ong Han Ji memberitahu CNA bahwa agensinya belum memutuskan beberapa banyak kenaikan tersebut. Pengendali yang mereka bekerja sama di Malaysia juga belum mengesahkan berapa banyak kenaikan harga mereka. Kenaikan harga diesel ini membawa kepada peningkatan kos operasi bas sebanyak 40% dalam lawatan mereka, katanya. Namun, karena nilai ringgit telah menyusut berbanding dolar Singapura, Ong tidak merasakan masalah besar dalam konteks Singapura. WTS Travel, yang mengatur lawatan bas ke pelbagai destinasi di Malaysia dan menyediakan perkhidmatan sewa khas, juga merancang untuk menaikkan harga package pelancongan dan perkhidmatan sewa bas mereka. Pengurus pembangunan perniagaan Kanan Michael Gunn berkata subkontraktor mereka telah meminta kenaikan harga sewa bas. Singapura, yang menyediakan separuh daripada perniagaannya dengan lawatan ke Malaysia, juga sedang menunggu pengesahan daripada kontraktor sewa bas mereka mengenai kenaikan harga. Bagaimanapun, laporan yang dibuat oleh CNA ini diterima baik oleh rakyat Malaysia, dengan kebanyakan mereka mengkritik peniaga Singapura yang curi subsidi diesel rakyat Malaysia. Sebagian netizen merasakan bahwa tindakan ini telah membuka kebenaran bahwa selama ini rakyat negara kaya Singapura yang mencuri minyak subsidi rakyat Malaysia. Kura-kura labi-labi pura-pura tak sudi. Burung jelatik mai ke raja, gadis cantik ramai memuja.
Satu daripada 3 rakyat Singapura berminat jadikan Malaysia sebagai tempat persaraan. Dengan pengukuhan nilai wang Singapore Dollar (SGD), warga Singapura dilihat sering datang ke Malaysia untuk mendapatkan barangan di pusat beli belah mewah dan juga menikmati makanan tempatan yang sedap. Namun, dapatan baharu mendedahkan bahawa mereka bukan sahaja gembira datang melawat ke Malaysia, malah kini menunjukkan minat untuk menetap di sini selepas bersara. Menurut tinjauan Business Times, mereka mendapati 1 daripada 3 rakyat Singapura bakal pertimbangkan dan berminat memilih Malaysia sebagai destinasi persaraan. Ini adalah satu lonjakan yang ketara dan ia mempunyai banyak kaitan dengan program Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Daniel Yap yang mengendalikan sebuah agensi MM2H berkata terdapat peningkatan minat daripada rakyat Singapura manakala seorang broker bernama Iwin Tay dakwa melihat lebih ramai rakyat Singapura membeli rumah di Malaysia. Sehingga 31 Januari terdapat 56,066 pemegang PAS MM2H aktif dan rakyat Singapura merupakan sebagian besar daripada jumlah itu. Inisiatif MM2H direka khas untuk membolehkan warga asing menetap di Malaysia secara jangka panjang, menawarkan laluan untuk pesara menikmati tahun keemasan mereka dalam persekitaran yang harmoni serta penuh adat resam dan berdaya maju dari segi ekonomi. Sementara laporan FMT turut ada menemu bual beberapa warga Singapura mendapatkan pandangan dalam perihal ini. Ramasamy 85 dan istrinya Ramadevi 76 menjadi contoh pemohon Singapura yang mahu menetap di sini selepas bersara. Pada mulanya berpindah ke Malaysia pada 1994 untuk bekerja, bagaimanapun mereka memutuskan untuk kekal selepas Ramasamy bersara pada 2019. Bagi kebanyakan rakyat Singapura, tarikan besar untuk bersara di Malaysia termasuk persamaan budaya dan harga hartanah yang jauh lebih murah. Latifah Mo, 55 dan suaminya misalnya mendapati kos sebuah rumah di Malaysia jauh lebih murah berbanding di Singapura. Di Singapura, rumah yang layak boleh menelan kos sekurang-kurangnya 3 juta SGD bersamaan dengan 10,3 juta ringgit Malaysia yang tidak dapat dicapai oleh ramai orang. Latifah kini tinggal di sebuah banglo di Malaysia yang jauh lebih murah daripada kondo lamanya di Singapura. Di Singapura, rumah yang layak akan menelan belanja sekurang-kurangnya 3 juta SGD. Ya, bukan sesuatu yang kita mampu, kata Latifah. Idea untuk bersara di Malaysia semakin berkembang. Agensi Yap, Exodus MM2H mendapat lebih banyak pertanyaan daripada rakyat Singapura berikutan kos sara hidup yang lebih rendah dan harga hartanah yang lebih murah. T juga menyatakan bahwa lebih ramai rakyat Singapura membeli rumah di tempat seperti Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang, dan Melaka. Kos sara hidup dan harga hartanah jauh lebih rendah, membolehkan pesara menikmati gaya hidup yang lebih selesa. Persamaan budaya dan geografi yang berjiran turut menyumbang kepada minat mereka untuk datang ke sini. Rakyat Singapura dan Malaysia berkongsi banyak aspek budaya dan berpindah ke Malaysia bukanlah satu lompatan yang besar. Pesara yang lebih muda dalam lingkungan 50-an cenderung kepada kondo Malaysia yang menawarkan kemudahan seperti gym, kolam renang, dan kedai serbaneka. Perkara yang tidak selalu tersedia di kondo standard Singapura. Kemasukan pesara Singapura telah memberi kesan positif kepada pasaran hartanah dan ekonomi Malaysia. T juga menekankan bahwa tren ini membawa wang Singapura ke Malaysia memberi manfaat kepada ekonomi tempatan. Ditambah pula Malaysia tersenarai antara negara paling selamat untuk bersara di dunia.
sekaligus menarik perhatian orang luar negara yang berusia mahu menghabiskan sisa hayatnya di sini di Malaysia. Menteri Indonesia ancam tutup X karena kandungan lucah. Jakarta, Indonesia akan menutup platform media sosial X jika ia tidak mematuhi peraturan yang menghalang kandungan lucah, kata Menteri Komunikasi Budi Ari Setiadi. Indonesia, negara majoriti Islam terbesar di dunia, mempunyai peraturan ketat yang melarang perkongsian dalam talian kandungan yang dianggap lucah. Budi memberitahu Reuters bahwa beliau telah menghantar surat amaran kepada X berkaitan perkara itu. Kami pasti akan menutup perkhidmatannya, katanya sambil merujuk pada Undang-Undang Maklumat dan Transaksi Elektronik ITE Indonesia yang membawa hukuman penjara 6 tahun jika seseorang menyebarkan kandungan lucah. Kenyataan itu dibawa beliau selepas platform media sosial itu baru-baru ini menaik taraf dasarnya untuk membenarkan memuat naik kandungan dewasa yang dihasilkan dengan persetujuan pemiliknya. Naik taraf dasar baru itu bukan saja membenarkan pengguna memuat naik kandungan lucah, malah mereka juga boleh mengedar dan menggunakan bahan berunsur seksual asalkan ia mendapat persetujuan pihak terbabit. Menurut dasar itu, pendedahan kepada bahan grafik lucah akan disekat kepada kanak-kanak dan pengguna dewasa yang memilih untuk tidak melihatnya. X yang dimiliki oleh jutawan Elon Musk bagaimanapun tidak menjawab surat amaran Indonesia, kata Budi sambil menegaskan kerajaan akan menghantar lebih banyak surat sebelum memutuskan kemungkinan penutupan. X sebelum ini dikenali sebagai Twitter juga tidak mengeluarkan sembarang kenyataan bagi menjawab permintaan Reuters yang meminta penjelasan. Rakyat Indonesia adalah pengguna terbesar media sosial dan X mempunyai 24,85 juta pengguna di negara itu, menurut agensi pengumpulan data negara itu Statista. Sebelum ini, Malaysia turut menyuarakan penegasan mengenai dasar negara kepada penyedia platform laman sosial X yang didakwa mengubah terma perkhidmatannya secara rasmi dengan membenarkan pengguna memuat naik kandungan lucah. Dalam perkembangan lain, Budi turut memaklumkan Indonesia telah menutup lebih 2 juta laman sesawang menawarkan perkhidmatan perjudian dalam talian haram yang disifatkannya sebagai menghisap darah rakyat hingga kering. Perjudian dalam talian dilarang di negara majoriti Islam terbesar di dunia, tetapi tahun lalu lebih 3 juta rakyat Indonesia terbabit dalam aktiviti yang dianggarkan bernilai hampir 20 bilion US dollar bersamaan dengan 94 bilion ringgit Malaysia. Angka ini membimbangkan karena ia bersamaan dengan kira-kira 1,5% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menurut data kerajaan. Isu itu menarik lebih banyak perhatian umum sejak beberapa bulan kebelakangan ini disebabkan beberapa tragedi dikaitkan dengan perjudian. Minggu lalu seorang polis wanita Indonesia dilaporkan membakar suaminya karena ketagihan berjudi yang dikatakan menyebabkan mereka menghadapi masalah keuangan. 2 bulan lalu, tentara berkata salah seorang pegawainya telah membunuh diri karena hutang berkaitan dengan perjudian dalam talian semakin meningkat.
Selain menutup kira-kira 2,1 juta laman sesawang, Budi berkata pihak berkuasa turut membekukan beribu-ribu akaun bank dan tidak lama lagi akan secara rasmi menubuhkan pasukan petugas. Katanya, kebanyakan pelayan yang digunakan oleh laman perjudian berpangkalan di Kamboja dan ribuan rakyat Indonesia bekerja di sana untuk mengendalikannya, kata Budi tanpa memberikan bukti. Masalah perjudian dalam talian tidak terhad kepada Indonesia, sebaliknya turut dihadapi China walaupun perjudian diharamkan di negara itu. Semalam, kerajaan China menggesa Filipina untuk menghapuskan perjudian luar pesisir dengan menyifatkan industri itu sebagai penyakit sosial yang menggalakkan jenayah seperti penculikan, pemerdagangan manusia, dan pembunuhan. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata pengendali permainan haram sebahagian daripadanya dikendalikan oleh Serikat China, mungkin menimbulkan risiko keselamatan negara. Google labur 9,4 bilion ringgit Malaysia di Malaysia. Google akan melabur 2 bilion US dollar bersamaan dengan 9,4 bilion ringgit Malaysia di Malaysia untuk pusat data pertamanya dan wilayah awan, cloud, Google di negara ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz dalam pengumuman hari ini berkata, pelaburan itu akan mewujudkan 26.500 peluang pekerjaan, termasuk dalam bidang penjagaan kesihatan, pendidikan, dan keuangan, dengan jumlah impak ekonomi bernilai 15,4 bilion ringgit Malaysia. Pelaburan 9,4 bilion ringgit Malaysia di Malaysia itu akan memajukan dengan ketara cita-cita digital yang digariskan dalam Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, NEMP 2030, katanya dalam satu kenyataan. Pusat data Google dan wilayah Google Cloud di Kuala Lumpur akan memperkasakan industri pembuatan dan berasaskan perkhidmatan untuk memanfaatkan AI dan teknologi canggih lain untuk meningkatkan rantaian nilai global dengan anggaran impak ekonomi bernilai 15,4 bilion ringgit Malaysia. Kami juga mengalu-alukan rancangan Google untuk membantu membangunkan ekosistem bakat yang teguh dengan memudahkan pertumbuhan kemahiran digital, perniagaan, dan kerjaya pekerja. Pelaburan itu susulan perbincangan antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Ketua Pegawai Pelaburan dan Ketua Pegawai Kewangan Alphabet dan Google Ruth Porat. Memorandum persefahaman turut ditandatangani antara Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, dan Google pada 14 November 2023. Porat berkata, pusat data pertama Google dan rantau Google Cloud ialah pelaburan terancang terbesar setakat ini di Malaysia. Pelaburan ini dibina atas perkongsian kami dengan Kerajaan Malaysia untuk memajukan dasar Cloud First, termasuk piawaian keselamatan cyber terbaik, katanya. Tapak pelaburan terbaharu di Malaysia adalah di Elmina Business Park yang akan memperkasakan perkhidmatan digital Google yang popular seperti Karyan, Peta, dan Ruang Kerja sambil turut memainkan peranan penting dalam membolehkan Google menyampaikan manfaat AL kepada pengguna di seluruh negara.